jelaskan ke apa ya. Okay. So kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, kita tunggu sekejap. Nampak kawan? Bola-bola. Okay. Saya harap boleh nampak ya, saya dah pin kan di atas ni. Mungkin dia lambat sedikit. Okay, dia masih tak keluar lagi. Tak mana ni kakak? Okay. Inilah slide-nya ya. Saya akan on lah slide-nya. Mungkin saya boleh minta Puan Ceramah jelaskan slide ni sambil slide ni dibuka. Okay, bismillah, Assalamualaikum. Di dalam slide ini saya masukkan aktiviti-aktiviti yang kami jalankan, dan ini adalah slide yang dimainkan sekarang ini adalah semua aktiviti-aktiviti yang melibatkan agensi-agensi luar dan juga aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di sekolah. Dan untuk Kebab Writing sebenarnya kami telah mulakan daripada pra-sekolah lagi, dan kami mempunyai 5 kelas pra-sekolah. Dan memang ditekankan di sini dan mereka sangat berminat ya apabila digunakan peta-peta writing di dalam aktiviti-aktiviti mereka, di mana mereka menunjukkan kesungguhan untuk membuat kerja. Dan aktiviti-aktiviti tersebut telah disambung di bilik-bilik darjah kelas-kelas perdana, dan kami dapat lihat apabila dimulakan daripada prasekolah, bila mereka naik ke tahun-tahun yang seterusnya, mereka dapat melakukan aktiviti dengan lebih pantas ya, dan dapat lebih cepat memahami pelajaran-pelajaran yang diberi. Dan ini adalah aktiviti-aktiviti ladap yang kami jalankan pada setiap tahun. Setiap tahun, dan sekarang ni PKP jadi kami jalankan online di Google Meet. Dari masa ke semasa, dan kami perlu lakukan pada setiap tahun sebab sekolah kami pada boleh dikatakan dalam 1 tahun tu guru-guru baru ya, guru-guru baru akan masuk, sama ada guru yang fresh yang baru ditempatkan ataupun guru-guru yang datang daripada sekolah-sekolah lain. Okey, seterusnya. Dan ini adalah aktiviti-aktiviti HEM. Untuk aktiviti-aktiviti HEM kami jalankan sebagai contoh ya, aktiviti utama yang kami jalankan pada setiap tahun sewaktu kita masih lagi ada UPSR. Pada setiap
hujung tahun apabila ada pasca aktiviti selepas UPSR ya, kami mengadakan jejak ITING di mana pertandingan dijalankan. Ini adalah guna untuk menilai sejauh mana dalam 6 tahun tersebut tahap pencapaian ataupun kefahaman anak-anak murid tentang KEBAT dan ITING. Dan di sekeliling sekolah kami, kami cuba untuk mewujudkan seberapa banyak maklumat-maklumat tentang KEBAT dan ITING di mana ia boleh dirujuk oleh sesiapa saja, sama ada warga sekolah ataupun pihak-pihak yang datang daripada luar ya, dan juga ibu bapa terutamanya. Dan tadi adalah bilik ITING KEBAT. Kami mempunyai sebuah bilik ITING di mana di dalam bilik tersebut boleh dijalankan PDPC dan terdapat bahan-bahan rujukan di situ yang boleh digunakan sama ada oleh sama ada guru-guru ataupun kaki tangan sekolah ataupun sesiapa saja yang memerlukan. Dan juga aktiviti KEBAT ITING ada dijalankan di bilik-bilik komputer. Dan satu lagi yang saya masukkan di sini ialah aktiviti dimasukkan di dalam aktiviti nilam di pusat sumber ya. Kami mendedahkan murid-murid dengan mengambil apa saja bacaan dan mereka akan menghasilkan soalan KEBAT daripada bacaan mereka. Dan ini adalah pencerapan pemantauan, dan hasil daripada pemantauan inilah alhamdulillah kami telah dianugerahkan dengan anugerah Sekolah Cemerlang KEBAT pada tahun 2018 ya. Dan kami rasa bertuah kerana komuniti di sekitar memberi kerjasama yang sangat erat, membantu dari segala segi apabila diperlukan. Dan ini adalah tulang belakang kejayaan KEBAT ITING SKSM sebenarnya, daripada guru-guru besar yang lama sehinggalah guru besar yang sekarang. Baik, itu sajalah persembahan slide-nya, dan sekiranya ada apa-apa persoalan nanti yang ingin ditanya bagaimana untuk menjalankan, apa yang perlu disediakan, bolehlah nanti tanya di hujung nanti ya. Okey, terima kasih. Dan saya serahkan semula kepada moderator sebelum saya ke slide yang seterusnya. Terima kasih pada Puan Ceramah di atas huraian ya daripada segi aktiviti yang telah dijalankan lah. Okey, memandangkan soalan akan kita kumpulkan sehingga hujung slot ni, jadi saya rasa boleh diteruskan lah berkaitan dengan taklimat yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Moderator. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak ke? Sebab saya tak gunakan slide ya, saya hanya gunakan PowerPoint. Boleh nampak? Belum lagi, mungkin dia masih pusing lagi saya rasa. Tadi dia nampak dia pusing sekejap. Okey, ada yang nampak dah saya rasa? Dah nampak dah? Ada yang nampak ke? Okey, saya pinkan dulu. Okey, yang tak nampak tu tolong pinkan dulu Okey. Dah nampak dah, boleh Puan Penceramah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi saya ucapkan kepada barisan pentadbir, guru-guru yang saya kasihi. Dan di sini saya cuba untuk berkongsi sebanyak maklumat yang saya boleh guna untuk semua kita pada hari ini cuba memahami dan menggunakannya sekiranya boleh. Dan nanti kalau ada apa-apa persoalan mohon tanyalah ya.
Saya cuba secepat yang mungkin sebab slide ini berjumlah 100 lebih. Jadi saya akan cuba cepat ya. Okey, ini sebenarnya adalah disediakan untuk penanda arasan kerana sebelum ini maaf, sekolah menti bercadang untuk datang melawat. Tetapi disebabkan oleh COVID-19 ni, jadi semuanya telah tertangguh dan alhamdulillah kita berpeluang untuk berkongsi di maya ini ya. Baik, di sini pengenalan sekolah, ini visi misi yang semua orang dah tahulah ya. Okey, sejarah sekolah sejak 1989 dan sekarang guru besar kami ialah guru Encik Ruzaimi bin Zamin. Dan sebenarnya sebelum ini sekolah kami telah menerima anugerah sekolah cemerlang KPM pada 2009 bagi kategori sekolah rendah bandar. Dan ini adalah barisan pentadbir sekolah iaitu Tuan Guru Besar PK Kanan Cik Syahizul yang saya rasa ramai dah biasa kepada yang biasa pergi berkursus tu memang selalu nampaklah wajah ini ya. Dan juga Puan PK Hem kami, satu-satunya bunga di barisan pentadbir kami, penolong kurikulum yang begitu pakar di dalam IT dan juga penolong kanan petang yang begitu committed sehingga pagi petang datang ke sekolah ya. Kemudian ini adalah bilangan guru kami sekarang ini, sesi pagi dan sesi petang yang keseluruhannya berjumlah 108 dan sebenarnya ada penambahan ya, ada guru-guru yang baru masuk. Maaf Puan Penceramah. Ya saya. Boleh tak kita menjawab soalan guru besar sebab saya rasa takut nanti bila kumpul banyak sangat nanti takut tertinggal sebab banyak slide-nya kan? Ya saya. Okay, saya rasa boleh ya. Okey, ini adalah soalan daripada guru besar SK Datuk Ishak. Ya saya. Berkaitan dengan perancangan strategik sekolah yang telah dibuat, adakah perancangan strategik perlu dibuat secara berasingan atau dimasukkan dalam perancangan yang sedia ada? Boleh dibuat berasingan dan boleh dibuat sedia ada. Seperti maksudnya di sini ada maksud guru besar yang bertanya, maaf ya. Yang berasingan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya perancangan KBAT, perancangan strategi KBAT dan perancangan strategi sekolah ke? Adakah itu yang dimasukkan? Mungkin saya boleh minta Puan Nizawati untuk onkan mic dan bertanya terus jika masih berada di talian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, untuk soalan saya tadi, kalau kita lihat perancangan strategik sekolah, kita dah buat dah satu, dalam tu ada KBAT. Okey. Tetapi kalau macam kami sekolah perluasan, tahun lepas diminta satu perancangan strategik KBAT yang secara berasingan. Dia jadi dah jadi macam dua benda. Adakah yang diminta oleh JPN tahun lepas tu kita hanya masukkan ke dalam perancangan strategik sekolah yang telah pun dibuat, ataupun memang dia minta dia bezalah, maksud asing-asing kan. Jadi macam confuse sikit lah kan. Ya, betul-betul. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas soalan. Baik, ini apa kami buat ya. Sebelum ini kami buat dua ya, sebelum dipantau. Kami membuat dua perancangan strategik yang berasingan. Tetapi sekarang ini kami mempunyai satu saja perancangan strategik di mana semua elemen tentang KBAT ada dimasukkan di dalam semua bahagian, iaitu bahagian pentadbiran, bahagian kurikulum, bahagian kurikulum, semuanya ada di situ. Bermakna di sini di setiap bahagian ini seperti HEM katakan, perancangan HEM ini boleh diadakan satu SOW-nya, SWOT-nya, dan juga boleh dimasukkan ke dalam perancangan strategi sekolah sekali. Tak perlu buat yang lain. Adakah itu menjawab soalan?
Okey, telah dijawab. Menjawab Ya. soalan ke? Ya. Dia telah menjawab, katanya ya di bahagian chat. Okey, Alhamdulillah. Ada soalan lain ke? Okey, setakat ni belum ada lagi lah di bahagian chat ni. Sebelum lupa ya, saya explain lagi tentang tadi. Memang ada sekolah yang confused dan mereka bertanya, adakah perlu buat dua perancangan strategik? Sebab itu kira dah bertindan, ya. Jadi apa yang kami telah buat ialah kami satukan. Kami masuk ke dalam perancangan strategik sekolah sekali. Kerana KBAT ini memang perlu, memang menyeluruh. Dia adalah amalan terbaik yang kita buat, ya, tak kira lah dalam kurikulum ke, co-kurikulum ke. Jadi masing-masing bahagian, masing-masing pentadbir, mereka akan mencari idea, mereka apa aktiviti-aktiviti KBAT yang ingin mereka masukkan ke dalam perancangan strategik mereka. Jadi itu dengan secara tak langsung telah menjadi plan strategik sekolah. Jadi saya rasa tak perlu diasingkan. Boleh dimasukkan terus sekali dalam perancangan strategik sekolah. Sebab tujuannya sama. Baik, ada lagi kah soalan? Boleh saya teruskan? Saya teruskan ya. Ini ada enrollment sekolah, jumlah murid-murid yang ada di sekolah kami. Sehingga setakat ini kami mempunyai 1,470 orang murid dan pada waktu PKP ni pun ya, masih ada permohonan untuk murid-murid masuk ke sekolah kami, tetapi dalam masa yang sama ada juga yang keluar ya. Kemudian pelaksanaan KBAT ini ada di antara aktivitinya, dan kalau dapat dilihat di sini, ini adalah keputusan daripada pemantauan yang dijalankan oleh KPM terhadap 4 orang guru ya. 4 orang guru telah dipantau di mana mereka ingin melihat di dalam PDPC yang telah dijalankan sama ada terdapat elemen-elemen KBAT. Seperti contohnya berlakunya soal jawab di antara murid dan murid, bukan guru dan murid saja. Murid dan murid, berlakunya kerja berkumpulan, berlakunya kolaborasi di dalam aktiviti mereka, dan tahap-tahap soalan tidak hanya berkisar kepada soalan kebar, kemahiran berfikir arah rendah, ya, tahu, faham, itu saja. Tidak ada soalan yang menganalisis, tidak ada soalan-soalan yang memerlukan mereka berfikir secara di luar kotak, ya, luar daripada biasa. Dan ini adalah pegawai-pegawai ya yang memantau. Kemudian kita pergi kepada pelaksanaan KBAT 2014-2015. Baik, sebenarnya pelaksanaan KBAT ini telah berlaku sejak saya dan beberapa orang guru lain menerima kursus pada tahun 2012. Dan sejak itulah KBAT telah mula dilaksanakan di sekolah. Cuma saya rasa kalau ada guru-guru di sini yang pernah menghadiri KBAT kursus pada tahun 2012, fokus yang diberi, yang ditumpukan, maksud saya fokus yang diberi kepada peserta-peserta kursus pada waktu tersebut ialah peta I-Think. Maafkan saya kalau saya salah, tetapi lebih kepada peta I-Think. Kami diminta menghafal peta-peta ya, 8 peta pemikiran I-Think. Kami diminta untuk ingat bahawa setiap peta mempunyai proses pemikiran yang telah ditetapkan, tak boleh ditukar-tukar. Dan kami juga telah diingatkan supaya bila dikatakan peta I-Think, itulah petanya. Dan tak boleh dibuat corak-corak untuk bentuk bulatannya, itulah kekal. Ya. Dan sekiranya berubah bentuknya, konsepnya, itu bukan lagi peta I-Think, itu adalah peta minda. Dan inilah yang kita perlu, sekiranya kita betul-betul nak anak-anak kita hadam, orang kata peta ni, perlu diingatkan kepada mereka bentuk-bentuk
jangan diubah. Proses pemikiran jangan diubah. Dan saya rasa memang peta I-Think ni masih lagi relevan sehingga sekarang kerana apabila kita melihat pertandingan yang diadakan ya STEM. Contohnya, saya dapat melihat di antara pertandingan yang ada disenaraikan di situ ialah membuat poster dan pengisiannya ialah I-Think menggunakan peta I-Think. Jadi ini membawa maksud bahawa I-Think sebagai tools untuk KBAT masih relevan sehingga ke sekolah menengah ya. Okey. Dan ini adalah kesinambungan kepada pelaksanaan KBAT 2014-2015 di antaranya aktiviti yang dijalankan bukan sahaja di dalam bilik darjah tetapi juga di luar bilik darjah, dan pada waktu ini telah mula difokuskan kepada KBAT. Setengah orang kata kebat kan. Dan peta I-Think sekarang ini menjadi toolsnya. Jadi fokus sekarang ialah KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi dan bagaimana menghasilkan soalan-soalan, aktiviti-aktiviti di mana I-Think adalah salah satu daripada toolsnya. Ada banyak lagi lah yang lain ya, thinking hats, banyak. Tapi tumpuan kami adalah peta I-Think ya. Baik, ni kesinambungan kepada aktiviti tahun 2016-17. Dan ini adalah aktiviti yang tuan-puan boleh nampak di sini adalah aktiviti jejak I-Think yang saya beritahu tadi, di mana murid-murid diberi aktiviti berkumpulan di dalam beberapa hari, 2 atau 3 hari, dan mereka mencari maklumat berdasarkan info-info di dalam lembaran-lembaran yang diberi, dan di dalam soalan-soalan yang diberi di dalam lembaran tersebut mereka perlu berfikir untuk mencari jawapan, dan mereka perlu mencari sumber-sumber untuk mencari jawapan tersebut. Tak kiralah sama ada nak pergi tanya cikgu-cikgu ke, nak pergi tanya penjaga di post guard ke, nak pergi tanya orang kantin ke, mereka kena explore ya. Mungkin cikgu-cikgu boleh lakukan ini bukan saja untuk UPSR tetapi aktiviti-aktiviti lain ya. Mungkin boleh diaplikasi dan dimurnikan lagi. Dan ini adalah pemandangan di kelas. Di dalam kelas kami menyediakan sudut-sudut I-Think, KBAT, PAK21. PAK21 itu adalah kepalanya, topik utamanya sekarang ini, dan di bawahnya terdapat peta I-Think, KBAT dan hasil-hasil kerja murid yang berkaitan dengan KBAT ya. Dan ini adalah aktiviti di dalam bilik I-Think. Mereka lakukan aktiviti sewaktu co-curriculum di mana kami mempunyai satu kelab khas untuk membiasakan murid-murid ataupun memahirkan murid-murid dengan aktiviti-aktiviti I-Think KBAT yang kami panggil Kelab I-Think ataupun Kelab 1 Malaysia ya. Ini sewaktu guru bersama memantau aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan mereka menggunakan yang bukan biasa ya, aktiviti-aktiviti di mana mereka boleh sahaja mendapatkan maklumat daripada elemen-elemen luar untuk menghasilkan peta-peta I-Think dan juga untuk menghasilkan soalan-soalan KBAT, dan untuk menarik bagi untuk memberi mereka satu pendedahan ataupun satu peluang untuk explore benda-benda di luar ya. Dan bila dilakukan aktiviti ini, satu yang saya dapat ialah mereka mula peka kepada konten-konten barang-barang yang mereka gunakan ya. Sebelum ini apabila mereka
makan cornflakes katakan, mereka makan saja. Tapi sekarang apabila kita melakukan aktiviti, contohnya kita minta mereka mencari bahan-bahan di dalam, ataupun kita meminta mereka untuk mencari kandungan vitamin yang ada di dalam, dan meminta mereka menghasilkan soalan-soalan. Kenapakah kamu perlu mengambil protein? Apa berlaku sekiranya protein diambil berlebihan? Jadi dalam masa yang sama, apabila diharapkan apabila lain kali mereka makan ataupun menggunakan produk tersebut, mereka akan menjadi lebih peka dan mereka akan automatically menganalisa, ya. Ini adalah plan strategik KBAT. Plan ini sebenarnya masuk sekali ya di dalam file. Dia tidak diasingkan. Okey, 2024. Ni plan. Saya akan terus ya di sini. Saya harap tuan-puan boleh dapat baca. Okey, dapat tengok dengan jelas ke? Sebab saya tak boleh nak tunjuk slide. Kalau slide dia besar lah. Tapi bila saya buat slide dia stuck sebab terlalu berat. Ada 100 lebih slide. Jadi saya gunakan PowerPoint seperti biasa. Ada apa-apa soalan di sini nanti tuan-tuan pun boleh soal lah, tanya. Okey, ni sebenarnya gelombang ketiga ni ya. Okey. Laju ke saya? Okey. Okey ya. Okey, alhamdulillah. Bolehlah nanti ambil idea di sini. Ni pencapaian-pencapaian yang lepas dan juga target kami yang akan datang ya. Ni plan taktikalnya dan perhatikan aktiviti. Cuba perhatikan aktiviti-aktivitinya. Mungkin tuan-puan boleh gunakan. Mungkin boleh buat lebih elok lagi daripada yang kami buat ya. Gallery walk terbaik di mana hasil-hasil murid ya. Di bilik darjah dinilai. Kemudian setiap bilik juga kami sediakan sudut PAK21 di mana di bawahnya ada KBAT ya. Setiap bilik-bilik khas di pejabat di mana sahaja dia sediakan. Kemudian kami juga adakan pasukan pemandu terbaik guru. Ini untuk menggalakkan guru-guru supaya mahir ya. Mahir dengan KBAT. Mahir menggunakan peta sebagai tools. Cuma ada di antara aktivitinya terpaksa tertangguh kerana sejak tahun 2020 lagi ya, bulan 3, bulan 4 disebabkan COVID-19. InsyaAllah bila dah reda nanti, bila kita boleh kembali semula ke sekolah, kami akan teruskan perancangan kami dan insyaAllah hasilnya nanti mungkin akan dapat dikongsi untuk kita tengok sejauh mana, setakat mana ia berjaya. Dan kami ada pasukan pemandu terbaik, kami ada pasukan pemandu KBAT di mana kami memberi latihan ya kepada mereka. Ni sahabat iThink. Apa sahabat iThink? Sahabat iThink ini boleh jadi di mana-mana. Sama ada ia menjadi penolong menyelesaikan masalah kepada sahabat-sahabat, dia punya rakan sebaya dalam kelas, ataupun menjadi pembantu kepada ni untuk guru ya, samalah guru membantu guru yang lain, dan murid, kita ada sahabat IT murid akan membantu rakan-rakan yang mempunyai masalah ataupun guru sendiri. Kadang-kadang kalau guru tu stuck tengah mengajar, mereka akan bantu ya. Kalau stuck menggunakan peta iThink selalunya. Ni dia ya, sahabat iThink murid. Kemudian jejak iThink tadi yang dijalankan sebagai aktiviti pasca UPSR. Saya rasa itu saja ya aktiviti. Mungkin cikgu-cikgu sekarang ni dah ada pun idea apa nak buat selain daripada apa yang saya senaraikan tadi ya. Okey, ini adalah situasi kami ya sebelum dipantau. Setiap tahun memang kami menubuhkan AJK yang baru. Sama ada yang lama, ada yang dikekalkan, gunanya untuk membantu pelapis-pelapis yang baru ni
untuk menjalankan organisasi kami lah, jawatan kuasa kami. Kemudian pendedahan kepada ibu bapa selalunya kami akan lakukan sewaktu minggu orientasi tahun 1. Ya. Dan juga ada juga dilakukan di prasekolah dan juga maklumat-maklumat ada di-share di media-media rasmi sekolah. Okey, bermula 2013 ya. Memang ada diterapkan dalam kurikulum HEM dan co-kurikulum di luar dan di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Okey. Baik. Dalam kepimpinan, ini adalah tugas guru besar dan setiap kali mesyuarat memang beliau akan menekankan tentang KEBAT. Beliau akan memberi idea-idea bagaimana KEBAT ini boleh dijalankan oleh guru-guru di dalam kelas dan di luar kelas, di luar bilik darjah. Dan juga setiap kali perhimpunan kami akan, ini dah musim PKP ni, dah nak mula dah musim PKP dan beliau selalu mengingatkan melalui Telegram, melalui WhatsApp, okay, tentang elemen-elemen KEBAT yang perlu kami masukkan ke dalam pelajaran kami sewaktu PDPR. Memang ditekankan ya. Dan saya juga berpeluang untuk memantau beberapa kelas online dan saya dapati mereka ada menggunakan KEBAT dan juga mengaplikasikan peta writing sebagai alat, ya, alat untuk sebagai bahan pembelajaran, pengajaran pembelajaran. Okey, ini adalah langkah-langkahnya seperti yang saya nyatakan tadilah. Okey, ni contoh gambar-gambar. Selalu kadang-kadang murid-murid sewaktu sebelum PKP mereka akan dipanggil, diberi motivasi, peringatan. Ini adalah amalan, ya, amalan terbaik KEBAT. Kita perlu ingat bahawa KEBAT ni bukannya peta, bukannya PKP 21 saja. Dia adalah amalan terbaik sebenarnya. Sebab itulah ia meliputi semua aspek. Ini penubuhan jawatan kuasa KEBAT, kemudian persekitarannya. Inilah bilik writing kami. Ini pemandangan yang lama. Sekarang ni cantik sikit lah. Kemudian ini amalan terbaik yang diamalkan ialah kami berhubung rapat dengan ibu bapa, sama ada dalam aktiviti bacaan Yasin, aktiviti gotong royong di sekolah, ya, sukan, semua. Ibu bapa kami akan pastikan akan terlibat sama. Ini adalah jawatan kuasa. Okay, dan ini adalah penyaras PLC dan saya. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok carta organisasi ni bagi sekolah yang belum ada, ya. Bolehlah mengambil idea untuk membuat, mengatur jawatan kuasa, ya, jawatan kuasa pemandu. Okey, seterusnya. Ini adalah analisis SWOT pengurusan KEBAT, ya. Saya teruskan aja. Nanti insya-Allah kalau ada peluang, kalau rasanya boleh diguna pakai, insya-Allah kami boleh share. Ni kita sebenarnya benda-benda yang ini kita kena kaji, ya, supaya kita dapat tingkatkan prestasi KEBAT di sekolah dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan prestasi anak-anak didik kita. Dan ini adalah 7 elemen KEBAT tadi yang ditunjukkan di awal tadi. Kurikulum ada, pedagogi, pentaksiran, co-kurikulum, sokongan komuniti dan swasta. Cuma yang tidak ada tadi ialah bina upaya dan juga sumber, ya.
InsyaAllah nanti saya cuba dapatkan yang 2 tu lagi yang sama supaya tak berlaku kekeliruan ya, insyaAllah. Dan ini adalah kebat di dalam DSKP sebagai panduan untuk melahirkan, untuk mendapatkan, mencipta silibus ataupun lesson plan yang berbentuk kebat. Kita tak boleh lari daripada DSKP, mesti apa-apa pun mesti ke situ. Bila start ke situ semula. Macam kita dengar Quran lah. Ya, insyaAllah start ke situ. Kemudian ini pengurusan pembudayaan kebat dalam kurikulum. Inilah yang kami lakukan ya. Inilah dia yang kami lakukan di sekolah. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok, baca satu-satu. Postmortem memang selalu adalah sewaktu mesyuarat mesti akan ditanya. Ladab. Ini kelas tambahan sewaktu UPSR yang lepas. Sekarang ni dah tak ada ya. Kemudian ini adalah ladab bengkel. Daripada mula lagi sejak ada kursus I think luar talian dalam talian ya. Dah bermula kursus ladab-ladab ini. Pada setiap tahun pada setiap tahun akan diadakan satu sesi ladab yang induk, selalunya dalam bulan 2. Kemudian ada rentetan-rentetan kecil-kecil di mana guru-guru yang baru masuk, mereka akan bertanya daripada sahabat-sahabat ITING, daripada penyelaras untuk mendapatkan maklumat ya. Banyak lagi ni. Ini ialah aktiviti yang dijalankan. Banyak gambar aktiviti ya, sebab kami nak menunjukkan 7 elemen tadi tu. Bagaimana kami masukkan 7 elemen tadi dan di mana. Dan pemantauan memang akan berterusan berjalan ya. Berjalan berterusan. Ini file-file yang kami ada. Borang-borang penilaian, pentadbir, guru dinilai melalui borang ini. Ini dalam kelas sekali lagi. Hasil kerja murid. Ini adalah buku ITING. Kami mempunyai sebuah buku ITING. Ini adalah buku ITING yang lama. Buku ITING ni saya buat tahun, buku ITING yang kuning ni, yang coklat ni saya buat 3 tahun lepas, 3 atau 4 tahun lepas kalau saya tak salah. Ya, tapi sekarang ni buku ITING-nya dah berubah wajah, warna biru. Sesiapa yang nak mendapatkan idea untuk buat buku tersebut, InsyaAllah boleh hubungi saya. Ni hasil kerja murid tahap 1. Ini kita tampal ni, walaupun mereka tak menjawab dengan taklah orang kata terbaik ya, bila menjawab tu terbaik, cantik, betul semua, tetapi kita nampak effort mereka untuk menjawab tu. Boleh aja tampal sebagai motivasi. Ya, motivasi kepada mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahawa walaupun hasil kerja mereka tidaklah the best, tapi mereka ada effort untuk buat dan kita tampal untuk memberi motivasi kepada mereka untuk membuat lebih baik daripada apa yang mereka dah buat, dan juga dapat memberi motivasi kepada rakan-rakan yang lain yang melihat hasil yang cantik cikgu tampal, so dah buat betul-betul lah. Ya, lebih kurang macam tu lah. Ni prasekolah. Di prasekolah memang ada sudut ITING dan memang PDPC di dalam kebat dijalankan. Memang murid-muridnya memang aktif apabila diberi task, diberi tugasan dalam kumpulan, mereka memang melibatkan diri secara aktif dan mereka berani untuk present ya, hasil yang mereka buat, mereka berani untuk ke depan dan present. Inilah yang kita nak tengok ya, dan kita akan dapat lihat
apabila mereka naik ke tahun 1, 2, 3, murid-murid yang telah dilatih ni mereka akan ke depan dahulu. Sebab mereka dah ada pengetahuan ya. Baik, saya teruskan. Banyak lagi ni. Okey, ni ialah pedagogi tadi ya. Rancang PDPC, kemudian rujuk. Mula-mula mesti rujuk di SKP ya. Rancang PDPC, kemudian mentaksir dan melaksanakan. Kita kena tahu dulu objektif kita apa di dalam PDPC kita tu. Kena rancang apa soalan KBAT yang kita nak hasilkan nanti. Ni pemikiran aras. 2 di bawah ni, mengingat, memahami. Ini adalah taksonomi Bloom Anderson. Ini yang telah orang kata apa, diedit oleh Anderson. Mengingat, memahami. Yang lamanya ada sintesis ya. Tapi yang ni tak ada. Mengingat, memahami, ini adalah kebar. Okey. Kemahiran berfikir aras rendah. Dia hanya boleh ingat, faham. Dan dia tak mampu untuk mengaplikasi apa yang dia ingat yang dia faham tu di dalam latihan kerja dia. Okey, jadi ni kebar ya. Ini pada suatu ketika dulu, inilah rupa ringkasan pengajaran kami ya. Penuh dengan peta-peta. Penuh dengan peta-peta ya. Ini PDPC KBAT. Ada guru-guru yang rajin. Mereka menggunakan sumber-sumber. Ini yang ada dalam elemen KBAT tu. Sumber-sumber sekolah. Apa saja yang ada di sekolah mereka gunakan bahan-bahan PDPC, PDPR. Dan satu perkara yang menarik yang saya nak share ya dengan tuan-puan, sewaktu sesi PDPR saya telah dapat mengenal pasti seorang guru yang telah menghadiahkan muridnya. Saya tak pasti apa hadiahnya, tetapi mereka telah dipilih daripada aktiviti yang dilakukan dan mereka guru tersebut meminta alamat dan telah menggunakan khidmat Food Panda untuk menghantar hadiah tersebut. Jadi ini adalah satu amalan terbaik KBAT juga ya. Kita nak bagi motivasi kepada murid untuk bercakap sewaktu PDPR, untuk menggalakkan mereka supaya mengikuti kelas PDPR yang diadakan, tak penting ya. Sebab kadang-kadang waktu PDPR ni kita tengok kedatangan penuh ya dalam Google Form ataupun dalam survey HAT penuh kedatangan. Tetapi apabila kita melakukan PDPR melalui voice chat ke, melalui Google Meet ke, kehadiran tidak penuh. Ini membawa maksud yang mereka tidak betul-betul berada di setiap perubahan mata pelajaran untuk mengikuti subjek-subjek yang diberikan pada waktu tersebut. Jadi apa yang cikgu tadi lakukan adalah salah satu inisiatif untuk memastikan yang murid tersebut aktif memberi respons waktu PDPR dan juga mereka datang sewaktu kelas kita ya. Mungkin ada cikgu-cikgu yang menggunakan idea-idea lain, bolehlah share nanti ya. Ini yang tadi, aktiviti berpusatkan murid. KBAT memang aktiviti berpusatkan murid. Kita hanya memberi arahan, kerja-kerja mereka yang buat. Kita hanya sebagai fesi saja dan membantu di mana perlu seminima yang boleh. Mereka yang menghasilkan, mereka yang buat dan menjadikan tugasan itu satu tugasan yang kita nak. Ya, kita nak sebagai memenuhi objektif yang kita senaraikan dalam PDPR atau PDPC kita. Ya, tak apa, salah tak apa. Yang penting kita nampak mereka buat, mereka mau
dan berlaku interaksi di antara mereka, ya. Di situlah di mana kita perlu membimbing mereka sedikit. Bukan ajar daripada mula sampai habis lah. Dulu susun atur meja kita memang macam ni lah. Ya, mejanya perlu berkumpulan supaya dapat berlaku interaksi, tapi sekarang dah tak boleh. Tetapi masih, saya nak share, masih lagi bila kita susun murid berdua-dua ni, kita masih lagi boleh mewujudkan aktiviti think, pair, share. Ataupun kita boleh mewujudkan aktiviti di mana kita mengadakan kuis di mana mereka bekerjasama di dalam satu barisan. Boleh juga. Boleh sebenarnya. Yang ini adalah PLC. PLC kami pun berjalan sama ada online ataupun offline, tapi sekarang ni tak ada dah lah. Di sekolah memang tak ada, cuma online sahaja, ya. Tapi masih berjalan di mana kelompok-kelompok kecil bertemu, bermesyuarat, menyelesaikan masalah. Baik, ni flip classroom sekarang ni memang ditegaskan, memang digalakkan, terutama sekarang ni kita PDPR kan. Katakanlah kita nak mengajar esok tentang animal, kita lupakan sekejap buku teks. Kita cuba minta mereka mencari animals yang kita rasa unik pada mereka dan minta mereka gunakan peta yang sesuai. Baik, baru-baru ni saya buat tentang animals ni lah, ya, untuk tahun 6. Saya tak gunakan lagi buku teks, cuma untuk permulaan saya minta mereka, I want you to choose one animal that you think so special, so unique, which is different from other animal, and then find 5 points, 5 characteristic about them that prove your animal is unique. Jadi mereka cari. Itu kerja seorang, ya. Kemudian bagaimana kita nak jadikan dia aktiviti, kita nak galakkan mereka berbincang. Saya minta mereka mencari persamaan di antara kedua-dua haiwan tadi. Cari, dan apa yang mereka perlu buat, mereka cari peta yang sesuai. Dan of course lah mereka telah menggunakan double bubble map untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan. Dan bagaimana kita nak tahu mereka ni betul-betul berbincang ataupun main letak saja? Apabila mereka present. Bila mereka present, saya akan tanya, ya, saya akan tanya kepada mereka, baik, Ali, what are the similarities that you have found in your animal? Kemudian tanya pula kepada kawan yang satu lagi. Dan apabila mereka memberi jawapan yang sama, besar kemungkinan lah berangkalian untuk mereka telah berbincang tu memang ada, ya. Itu bila mereka present tu kita dapatlah bukti dia, ya. Ini adalah aktiviti yang mereka lakukan di luar sekolah. Mereka dilepaskan di luar, bagi mereka ruang untuk mereka explore di luar. Baik, banyak lagi sebenarnya. Saya cuba pergi cepat, ya. Sebab sekarang pun dah pukul 4 lebih dah, nanti ada soalan. Ini adalah pentaksiran. Saya pergi cepat. Kalau ada apa-apa soalan nanti insya-Allah boleh tanya. Ni masa UPSR ni, target kami waktu 2020, ya. Tapi tak tercapai nampaknya lagi. Ni adalah sumber tadi, salah satu daripada elemen kebat tadi. Dan ini adalah Facebook kami. Ni persekitaran, sumber-sumber yang ada, ya, di sekeliling sekolah, bilik I think, bahan-bahan di dalamnya. Di
di mana guru-guru, murid-murid semua boleh guna, pinjam, pakai, dan murid-murid juga boleh dibawa untuk menjalankan PDPC di dalam ni. Ada sediakan kerusi tu, rehal tu. Ni kebat dia pusat sumber, melibatkan nilam. Di cottage kita ada hip cottage ya. Ni cottage-nya. Nanti insya-Allah apabila dah okey ya, PKP dah reda, insya-Allah mungkin tuan-tuan puan-puan bolehlah datang ke sekolah kami untuk melihat apa yang kami ada. Ini dia aktiviti pra-sekolah. Mereka berani untuk present ya. Laluan naik tangga ke pejabat. Laluan IT kebat. Taksonomi Bloom di tangga. Dan bilik bahan bantu di mana guru-guru mengamalkan menggunakan ABM yang disediakan. Kami cuba untuk memberi seberapa banyak maklumat kepada warga sekolah, di mana saja yang boleh ditampal, diletakkan maklumat, kami akan cuba. Dan ini adalah jalinan networking kami, di mana mereka ni selalu memberi kerjasama apabila dijemput untuk memberi ceramah, menjalankan aktiviti suatu hari-hari sambutan Hari Kanak-kanak, Hari Kebangsaan. InsyaAllah mereka datang ya. Ini aktiviti PSR, aktiviti kerohanian, hubungan baik dengan ibu bapa, PIBG. Ini dengan agensi-agensi luar swasta. Dan ini sambutan kemerdekaan bersama PD Manjung, kami telah diminta untuk menjadi tuan rumah. Alhamdulillah. Ini aktiviti co-curriculum. Yang paling banyak amalan terbaik kebat ni berlaku ialah di dalam co-curriculum, di mana kalau tuan-tuan puan-puan perasan ya, kalau nampaklah memang banyak pencapaian-pencapaian sekolah. Sekolah kami di antaranya banyak sekolah-sekolah lain yang mencapai cemerlang di dalam co-curriculum. Tetapi di sekolah kami, aktiviti co-curriculum, co-akademik kami teruskan dengan menyertai pertandingan-pertandingan yang di-share di dalam grup-grup Telegram ya. Dan alhamdulillah murid-murid nampaknya banyak mencapai kejayaan di dalam pertandingan yang disertai. Kebat dalam sukan permainan. Ini amalan terbaik apabila mereka dapat menghasilkan satu inovasi yang baru ya bersama guru pembimbing mereka. Kami mempunyai imam muda ya untuk kerohanian, latihan yang tak ada dalam YouTube tadi. Ada maaf, kejayaan-kejayaan sekolah di dalam PBD, PBS. Inilah dia keputusannya. Saya cepatkanlah ya sebab banyak ni. Ni co-curriculum, co-akademik. Ni kejayaan-kejayaan murid. Ni cuma gambar-gambar sajalah. Ni banyak pencapaian co-curriculum, memang banyak. Amalan terbaik dalam co-curriculum memang banyak. Saya rasa dah nak habis dah. Sekian, terima kasih. Sepakat, ini moto kami, moto kebat. Sepakat konsisten buat amalan terbaik kebat SKSM. Dengan itu saya berhenti di sini dan saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan di dalam persembahan saya tadi. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah diajukan dan saya boleh jawab. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Terima kasih.
Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nur Azlina di atas pencerahan berkaitan dengan bagaimana untuk menguruskan kebat di sekolah. Okey, ada ke soalan untuk bertanya? Di ruangan chat saya nampak tiada soalan. Tiada soalan, jadi mungkin ada yang nak bertanya boleh onkan mic lah. Jika ada soalan, bolehlah rakan-rakan onkan mic untuk bertanya kepada Puan Nur Azlina. Okey, kita ada Puan Ros daripada SK KDSK, dipersilakan. Ya, Puan Rosna ada soalan ke? Puan Rosna, fikir Koko. Sebab kalau ada soalan boleh raise hand ya. Tadi saya sebut nama tadi sebab saya nampak ada yang raise hand tu. Jadi saya sebutlah. Mungkin nak tanya soalan boleh raise hand dulu. Okey, tak apa, kita pergi kepada soalan ni daripada sahabat saya ni, sahabat lama saya masa di SK Nahoda dulu, iaitu Puan Syafina binti Muhammad. Okey, soalannya, Assalamualaikum. Boleh ke bagi contoh-contoh program kebat untuk unit HAM? Terima kasih. Jadi bolehlah saya minta Puan Azlina untuk jelaskan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada guru yang bertanya ya. Baik, bila disebut unit HAM, apakah aktiviti yang ada di dalam unit HAM? Seperti sebagai contoh, kalau macam di sekolah saya, aktiviti yang dijalankan seperti tadilah ya, kami mengadakan aktiviti jejak writing untuk murid-murid lepasan UPSR. Dan di dalam jejak writing tersebut, kita adakan soalan-soalan seperti menjejak harta karun. Contohnya, sekiranya mereka ingin mendapatkan sesuatu, gunakan keyword-keyword, kata-kata kunci yang berbentuk kebat yang memerlukan mereka berfikir, mencari, menganalisa. Kalau macam ni, apa kita harus buat? Okay, kena pasti dahulu unit apa. Dan kalau seperti Hari Kanak-Kanak contohnya, ya, Hari Kanak-Kanak, saya memberi pendedahan kepada mereka ataupun memberi pengukuhan kepada mereka tentang elemen-elemen kebat, proses-proses pemikiran melalui kuis-kuis. Ya, apa yang perlu dibuat sekarang ni ialah kenal pasti unit apa dan apa yang kita ingin capai di dalam aktiviti tersebut. Dan sebelum kita nak tahu apa yang kita ingin capai dalam aktiviti tersebut, kita kena tahulah unsur-unsur kebat yang perlu diterapkan tadi. Ya, apa dia? Baik, saya rasa itu saja. Jelas ke ataupun tak berapa memuaskan ke ataupun perlukan penjelasan yang lebih? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, ada soalan lagi ke? Okey, sampai tu saya ingatkan semua ya. Okey, untuk link kehadiran ini, okey, Tuan Guru Besar telah membenarkan bahawa link kehadiran ini diberikan untuk semua peserta yang join kita punya bengkel pada hari ini. Jadi tiada masalah lah, walaupun sekolah SK Datuk Ishak maupun SJKC Chen Hua bolehlah isi
link kehadiran itu ya. Okey, link kehadiran ada di bahagian chat. So cikgu boleh masukkan nama dan juga nombor kad pengenalan. Pastikan nombor kad pengenalan yang dimasukkan adalah tepat supaya memudahkan urusan setiausaha Ladakh untuk masukkan ke dalam SPL KPM. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau nak on mic pun boleh ya, cakap terus. Kalau rasa tak nak type di message pun boleh bertanya terus jika ada. Nampaknya semua jelas ni penceramah. Semua faham apa yang disampaikan. Alhamdulillah ada dua kemungkinan tu. Okey, Assalamualaikum. Okey, ada. Assalamualaikum. Okey, saya ingin bertanya, dalam membuat penilaian ataupun pentaksiran terhadap guru dalam melaksanakan kebat, adakah borang-borang tertentu ataupun instrumen tertentu yang kita gunakan? Jawapannya ya, ada. Ya. Okey, kalau tak keberatan boleh tak puan penceramah kita kongsikan nanti ke macam mana ke? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih. Soalan daripada Puan Rosna. PK Koko, SK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Ada lagi ke? Sahabat-sahabat semua? Sekejap ya, meriah pula di rumah ni. Okey, nampaknya semua telah jelas saya rasa. Okey, tak apalah, nanti kalau bahan ni nanti saya akan masukkan dalam grup sekolah saya dan juga akan minta Tuan Guru Besar untuk sampaikan bagi sekolah SK Datuk Ishak dan juga SJKC Chin Hua. Jadi saya selaku moderator dan juga mewakili keseluruhan peserta pada hari ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. InsyaAllah. Okay. Semoga saya harap apa yang diterangkan dapatlah kita sama-sama melaksanakan kebat dengan sehabis baik. Buatlah seperti yang dikatakan, buat lillahi ta'ala ataupun ikhlas, insyaAllah perkara tu lebih mudah daripada kita rasa untuk mendapatkan anugerah ataupun pujian semata-mata. Okey, saya rasa di sini saja. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya mohonlah sekali lagi siapa yang belum isi link kehadiran, tolong isi link kehadiran untuk dimasukkan ke dalam SPL KPM. Okey, jadi saya akan tunggulah. Saya rasa saya berikan sedikit masa lagi lah kepada rakan-rakan yang masih belum isi lagi. Jadi kepada yang sudah isi saya rasa bolehlah untuk endkan kita punya bengkel pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih atas masa anda, terima kasih untuk data anda dan terima kasih untuk segala-galanya. Bye, adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Tania. Terima kasih.